Okey, Govani, hari ini kita akan buat kelas. Kelas iaitu CUN 30031 masalah dan isu moral. Ada dua program iaitu SLR dan SPN. Awak dan juga Caesarean. Okey? Okey. Okey, Govani, awak sihat dah? Siap-siap Ustaz. Okey, kelas online okey ya? Okey. Okey. So, sebelum kita mulakan kelas, kamu kena tonton satu video. Boleh. Boleh? Boleh Ustaz. Okey, saya nak awak tonton video tu, kemudian awak kena buat sedikit rumusan lah yang berkaitan dengan video tersebut, apa yang awak dapat daripada video tersebut. Okey? Okey. Okey, kita pergi seterusnya. Dengar kau ni, dengar. Dengar. Dengar kau ni. Boleh dengar. Okey, Govani. Rumusan anda berkaitan dengan video yang ditonton tadi. Apa yang awak dapat daripada video tersebut? Dia datang lewat di sekolah lah. Tidak menepati masa. Okey, datang lewat. Lagi apa lagi awak dapat? Dia masuk masa bertiga tu, tutup pagar sekolah. Macam dia sorok-sorok lah daripada security tu nak masuk sekolah. Lagi? Lepas tu tak tahu kena mengena ke tak, tapi saya nampak dia meluncur ke tak dekat lantai dia tu. Okey. Apa kesalahan yang dia buat kat situ? Datang lewat masuk kelas. Okey, itu berkaitan dengan apa masalah dia? Tidak menepati masa. Tidak menepati masa. Okey. Daripada apa yang awak bagi tadi tentang datang lewat, sorok masuk pintu pagar sekolah daripada security, dia kena hukum apa semua, tidak menepati masa yang awak cerita tu semua, itu semua adalah yang berkaitan dengan
dengan disiplin dia, betul? Ah, Kalau disiplin dia bagus, so dia tak akan ada masalah-masalah tersebut. Kalau disiplin dia macam bermasalah, so dia akan ada masalah-masalah macam tu lah. Okey? So hari ni kita akan belajar tentang masalah disiplin. Okey. Sebelum kita masuk seterusnya ke Fani, ya. apa yang awak tahu berkaitan dengan disiplin? Disiplin tu macam tingkah laku, apa yang kita buat, dan apa yang kita buat ikut undang-undang, lagi sopan santun dekat orang lebih tua, gitulah. Okey, ikut undang-undang, sopan santun tu semua contoh lah awak bagi kan. Mm-mm. Kita kena berkelakuan baik, apa semua kan. Ya. Okey. Masalah disiplin ni adalah contoh-contoh yang diberikan dalam tajuk perbincangan kita dalam kamu punya kursus, iaitu masalah dan isu moral. Masalah disiplin ni juga adalah merupakan salah satu daripada isu-isu yang terdapat dalam moral. Okey? Ya. Bila kita sebut masalah ni, benda yang tak sepatutnya berlaku kepada setiap manusia, betul? Itu kita panggil masalah. Yang dia rasa tak seronok dengan benda tu pun kita panggil masalah, betul? Okey. Ya. Jadi, masalah ini merupakan isu-isu yang terdapat di dalam moral. So, bila kita belajar tentang moral, so kita tak nak masalah-masalah disiplin ni berlaku dalam diri kita. Sekiranya dia berlaku dalam diri kita, so kita sendiri dapat justifikan dia, kita dapat identitikan dia bahawasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Okey. Okey, kita pergi seterusnya. Ini perbincangan kita dalam tajuk masalah disiplin. Yang pertama kita akan bincang tentang definisi disiplin. Yang kedua kita akan bincang tentang faktor berlakunya masalah disiplin. Yang ketiga kita akan bincang cara mengatasi masalah disiplin. Dan yang keempat kita akan bincang isu hukuman kepada orang yang melanggar ataupun yang bermasalah tentang disiplin. Okey, boleh? Boleh. Boleh kita teruskan, Kau Fani? Boleh, Ustaz. Awak bersedia? Awak dah makan belum? Dah. Dah makan dah? Tadi mak masak Okey. Kita pergi definisi disiplin. Okey, cuba awak baca definisi disiplin ni. Okey. Definisi disiplin. Latihan. Saya zoom tak. Latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh pada tata tertib. Apa maksud dia tu? Yang maksudnya benda yang biasa kita buat dari segi pemikiran dan apa yang kita buat supaya kita boleh elakkan diri kita buat benda jahat dan kita ni patuh dengan adab kita macam tata tertib. Okey, saya bagi satu contoh lah, satu masalah dekat awak cuba gunakan perkara ni yang awak baca tadi ni. Yang pertama tentang definisi disiplin ni, awak sesuaikan dengan isu yang saya bagi. Okey. Awak masuk ke IKM Johor Bahru. Betul? Awak belajar di IKM Johor Bahru. So dalam IKM Johor Bahru, setiap pelajar mesti mematuhi tata tertib, peraturan, undang-undang yang ada, betul? So macam mana awak nak laksanakan benda tu berdasarkan definisi yang pertama ni? Okey. Macam ni kita nak laksanakan benda ni macam kita ikut undang-undang yang IKM buat. Contoh macam waktu pagi tu ada rokol, kita kena bangun awal ikut masa yang diberikan. Contoh macam pukul 8.45 kita kena, macam 7.45 kita kena ada kat dataran IKM tu. Untuk rokol kita
seperti yang masa tu. Mhm. Lagi macam Okey. lagi kita tak boleh rosakkan barang-barang dekat asrama. Itu pun salah satu tata tertib yang kita kena ikut atau undang-undang. Terus Ustaz? Hello Ustaz, boleh dengar? Hello. Okey. Gopani. Minta maaf terputus. Okey. Definisi yang kedua. Cuba awak baca. Peraturan yang ditetapkan untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik. Okey. Berkelakuan baik. Peraturan yang ditetapkan untuk melatih seorang supaya berkelakuan baik. Okey, daripada awak sebagai pelajar IKM Johor Bahru, apa komen awak tentang undang-undang yang IKM Johor Bahru tetapkan kepada pelajar? Setakat ni okey sebab dia buat peraturan tu supaya didik kita supaya lebih berdisiplin. Okey. Okey, macam awak baca tadi dah. Peraturan tu adalah untuk melatih kita. Melatih kita Supaya menjadi manusia yang disiplin. Yang berdisiplin. Okey, nantilah awak habis IKM, awak ada beberapa bulan lagi nak habis IKM kan? Awak akan pergi LI. So, peraturan yang ada di pusat LI tu, di company yang awak masuk ataupun industri yang awak masuk nanti ni, untuk awak latihan LI, so kita tak bolehlah anggap peraturan yang ada di syarikat tersebut, di company tersebut sebagai bebanan kepada kita. Betul. Kan? So kita kena anggap apa kat dia? Peraturan yang ada. Kita anggap sebagai satu benda yang mendidik kita supaya moral dalam diri kita tu ada. Maksudnya melatih lah seperti mana yang awak baca disiplin, definisi yang kedua kan? Yang berkaitan dengan disiplin. Ada setengah orang dia tengok, oh company ni strict tak boleh dia berhenti kerja. Kan? Dia berhenti LI. Okey, so saya nak awak komen sikit tentang orang yang macam tu. Kalau boleh tak boleh macam tu lah. Kalau cari kerja pun susah sekarang ni. Lagi kalau peraturan tu macam tu kita kena ikut supaya orang tu nampak kita ni lebih berdisiplin, nampak kita ni macam orang yang bagus lah gitu. Kalau kita tak ikut semua tu nanti orang nampak kita macam rendah gitu. Banyak orang tak suka. Satu lagi tahu apa dia? Kita bawa nama keluarga kita. Keluarga kita, nama kita, nama baik kita. Satu lagi apa dia? Institusi yang kita ni. Nama IKM dan juga dan juga MARA. So IKM dan MARA dah banyak bantu kita betul. Awak belajar pun free. Kan? Ada allowance lagi. Kemudian so inilah masanya untuk kita bantu. Untuk kita buktikan kepada MARA bahawasanya segala bantuan yang diberikan oleh MARA IKM kepada kita tu dapat dicapai seperti mana yang dikehendaki oleh MARA. So kita dapat bekerja, kita dapat LI, kita dapat bekerja, kita ada disiplin yang baik, kan? Dapat gaji pula yang baik. So kita bila kita dah ada disiplin, mestilah company kita akan sayang pada kita, betul? Betul. Kalau rezeki lagi, awak akan dinaikkan pangkat. So bila dinaikkan pangkat, gaji awak pun naik. Kemudian awak ada kompeten. Bila awak ada kompeten, so company pun menghargai kompeten awak. Dia rasa sayang sebab bukan senang nak dapat orang yang berkompeten.
So apa dia akan buat? Gajilah sesuai dengan kompeten awak. Kan? So satu hari nanti awak akan jadi pakar dalam bidang yang awak curi. Sebab itulah kita kena suatu tindakan yang kita nak buat tu kita kena fikir orang lain. Kena fikir mak bapak kita, kena fikir diri kita, kena fikir mara yang bantu kita, kena fikir IKM, kena fikir pensyarah-pensyarah kita yang mengajar kita. Kan tak ada pensyarah-pensyarah kita yang mengajar kita nak kita jadi tak pandai. Semua orang nak jadi kita pandai, betul? Betul. Nak kita berjaya. Okey, seterusnya yang ketiga, apa? Kepatuhan kepada peraturan yang telah ditetapkan. Apa yang awak faham tentang tu? Kita kena patuh pada peraturan undang-undang yang syarikat terbagi, yang MARA bagi. Setiap tempat tu ada undang-undang, kita kena patuh. Patuh kepada peraturan yang ada. Sebab tu awak kena LI, latihan industri awak. So dia kata 6 bulan awak kena praktikal di situ. Maksudnya awak 6 bulan kena di situ, awak tak boleh ponting. Buku log kena isi. Kena selesaikan. Kena buat laporan. Betul? Betul. Supaya kita tidak ada tindakan-tindakan undang-undang yang kita langgar disiplin kita. Okey. So saya harap awak berjaya lah nanti. Kan? Okey, boleh Ustaz. Okey, yang keempat apa? Hukuman atau denda kerana melanggar sesuatu peraturan yang ditetapkan. Kalau kita langgar peraturan tu, bagaimana kita akan dapat hukumannya? Contohnya macam kita datang lewat masuk kelas macam yang video tadi, budak tu kena hukum kat luar. Okey. Maksudnya kita kena patuh kepada hukuman lah. Kepada undang-undang yang ada. Kalau kita langgar undang-undang tersebut, maka kita akan diberikan hukuman. Hukuman ni bila kita dah kena, dia akan merugikan kita sendiri. Orang yang menghukum tak rugi. Kita yang rugi sebenarnya. Contoh, awak bila dah masuk industri nanti, contohlah, bukan awak lah, orang lain lah. Masuk industri, selalu datang lewat, tak buat kerja, tidur dekat tempat kerja. So dia kena tindakan undang-undang. Dia kena hukuman, dibuang kerja. Kan? So, pendapatan dia hilang tak? Pendapatan dia hilang, punca rezeki dia hilang. Nak dapat kerja bukan senang sekarang ni. Kan? Tambah-tambah waktu pandemik COVID-19 ni. Semua orang pakat cari kerja. Semua orang nak kerja. Sebab orang nak tingkatkan ekonomi. Nak bayar hutang, apa semua. Sekarang ni memang orang perlukan duit. So kita yang ada peluang ni, kita yang ada ruang peluang apa semua ni, so kita kena jagalah disiplin kita. Supaya kita tidak dikenakan hukuman bagi perbuatan-perbuatan kita yang melanggar undang-undang company tersebut. Okey, seterusnya. Okey, cuba baca. Faktor-faktor berlakunya masalah disiplin. Antaranya masalah keluarga, iklim, sekolah, sikap guru, pengaruh rakan sebaya, pengaruh media massa. Awak duduk kat mana ni? Dekat rumah awak ah? Rumah. Rumah kampung eh? Tak. Dekat rumah teres lah, rumah bandar. Rumah teres? Dengar bunyi ayam kukuk. Ada belah ayam kat sini. Oh, ayam apa awak belah? Ayam kampung. Oh, turung eh? Okey. Faktor-faktor berlakunya masalah disiplin. Sebenarnya faktor ni, bila kita kata faktor ni, banyak faktor-faktor berlaku ni. Ini antara yang kita senaraikan lah dalam faktor tersebut. Okey. So,
Okey, saya nak awak huraikan satu-satu. Masalah keluarga, apa masalah yang berlaku dalam keluarga? Contohnya kalau dalam keluarga ni macam kita, contohlah mak ayah kita gaduh kan. Gaduh, lepas tu cerai semua. Jadi benda tu mengganggu fikiran kita. Bila nampak keluarga kita macam tak tenteram gitu. Selain daripada gaduh, apa lagi? Hubungan sosial yang tak rapat lah. Contoh macam anak selalu main handphone, nanti hubungan dengan keluarga tu kurang erat. Hubungan keluarga kurang erat. Dia menegangkan keadaan keluarga. Okey, apa lagi? Lagi sikap dari kita sendiri yang mungkin membuatkan mak bapak kita tak suka, lepas tu timbul lah dia punya masalah kayak gitu. Okey. Timbul masalah kat situ. Okey. So daripada masalah tu semua, macam mana kita nak selesaikan? Kalau berkaitan dengan masalah keluarga lah. Kalau boleh kita patuh pada arahan ibu bapa lah. Macam dia minta tolong, kita pun tolong. Kalau dia ajak keluar ke apa, kita pun ikut supaya benda tu boleh mengeratkan kita punya silaturahim. Setakat ni mak ayah awak minta tolong awak tolong tak? Ada. Tadi dia suruh angkat kain jemuran. Tu pun dia call dekat saya. Oh, mak ayah awak kerja Mak saya keluar tadi. Ayah saya kerja lah. Okey, bagus. Itu maksudnya kita ada disiplin lah. Di rumah, disiplin ni sebenarnya kena banyak. Semua tempat yang kita duduk tu kena ada disiplin. Bilik tidur kita sendiri pun kita kena ada disiplin. Maksudnya bila kita bangun tidur tu kita kena kemas tempat tidur kita. Bangun pagi yang pertama sekali apa dia? Mandi. Kemas tempat tidur kita. Kalau saya macam orang Islam ni, antaranya apa dia? Kena solat subuh. Kena bangun awal. Masuk je waktu subuh pagi pukul 5 tu dah kena bangun dah. Bangun, gosok gigi, mandi, solat subuh. Kalau kamu dalam agama kamu mungkin ada apa-apa ibadah yang kamu kena buat kan? Sebelum pukul 8 tu mungkin pergi sembahyang. Kalau saya dalam agama Islam ni, bangun pagi subuh ni, salah satu petanda baik dia adalah dibanyakkan rezeki. Pahala tu pahala lah kita buat baik kan. Dibanyakkan rezeki. Tuhan bagi kita banyak rezeki sebab kita bangun awal pagi. Orang lain tak bangun lagi, kita dah bangun. So, kalau ikut logiknya apa dia? Sarapan pagi, mestilah orang bangun awal tu akan makan dulu, betul? Orang bangun pukul 10 tu, rezeki dia pukul apa? Makan pagi dia. Pukul 10-11 lagi baru makan pagi. Orang bangun awal pukul 7 tu dah boleh makan pagi dah. Itu rezeki lah. Kan? Dah boleh buka kedai. Orang buka pukul 10, dia pukul 7 pagi dah buka kedai. Kan? Dah dapat duit, dah dapat rezeki. Orang lain pukul 10 baru dia dapat rezeki, dapat duit. Dia dah awal-awal tu dah dapat. Itu dimasukkan diperbanyakkan rezeki. Macam kamu pun, saya rasa agama kamu pun tuntut kamu bangun awal. Kan? Awal pagi. Sebab itu adalah kualiti kehidupan kita. Orang yang baik, yang bagus, disiplin, antara dia bangun awal. Macam tu lah kita dalam keluarga kita. Kan? So kena saling menghargai, saling bantu-membantu, saling memahami. Mak bapak kita marah kita ada sebab, bukan tak ada sebab. Mesti ada benda yang kita buat dia tak suka. So kita sebagai anak ni kita kena minta maaf lah dekat dia. Kan? Okey. Itu mak bapak ni macam mana pun kita ni tetap anak dia. Apa dia buat kat kita, dia nak bagi kita satu hari nanti boleh jadi manusia berguna, boleh ada pendapatan,
Boleh pelihara diri kita sendiri tanpa bergantung dengan dia. Bila kita berkeluarga nanti pun boleh jadi keluarga yang bahagia. Kan? Okey, iklim sekolah. Kita tak payah cerita iklim sekolah lah. Kita cerita iklim di IKM Johor Bahru. Apa dia masalah yang ada dekat IKM Johor Bahru? Berkaitan dengan disiplin. Yang awak nampak dengan mata awak lah. Kalau saya nampak ada setengah pelajar tu dia merokok. Kadang-kadang ada yang bawa barang-barang yang dilarang. Barang apa tu? Macam rokok lah. Okey. Mungkin ada yang bawa macam dadah ke, kita je yang tak nampak. Lagi itu saja yang saya tahu. Okey, satu lagi apa dia? Etika berpakaian. Pemakaian. Kadang-kadang kamu mesti perasan kan, kawan-kawan kamu pakai selop pendek. Kan? Itu semua masalah-masalah yang ada dalam sesuatu institusi pendidikan. Bukan di IKM je, di semua tempat. Bukan level IKM je, level universiti pun sama masalah dia. Kan? Sepatutnya orang Muslim ni kena tutup aurat lah, tapi pakai selop pendek. Kalau dalam agama orang macam tu disiplin tak? Pandangan agama? Kurang disiplin lah. Okey, dalam agama kalau Islam, orang yang melanggar disiplin ni dipanggil orang yang tidak berakhlak. Dia panggil akhlak yang mazmumah. Apa maksud akhlak mazmumah ni? Akhlak yang tak baik lah. Akhlak yang tercela. Kalau dalam di Kristian dia kata apa? Apa? Kalau dalam Kristian lah, orang yang melanggar disiplin ni dia kata apa? Orang yang berdosa lah. Berdosa. Orang yang tak ikut perintah Tuhan. So bagi saya semua agama tentang masalah disiplin ni pandangan yang sama. Kan? Pandangan Islam cara Islam, Kristian cara Kristian, agama Hindu pun ada pandangan dia berkaitan dengan orang macam ni yang melanggar disiplin ni. Agama Cina pun sama. Tak ada agama yang redha tentang orang yang langgar disiplin ni. Kan? Okey, sikap guru. Apa masalah disiplin bagi sikap guru ni? Termasuk diri saya lah. Apa awak nampak selama awak belajar dekat IKM, dekat sekolah menengah dulu, dekat sekolah rendah? Tadika kalau awak ingat. Kalau saya ingat lah, macam dia punya hukuman tu lah, kadang-kadang lebih teruk daripada apa yang kita buat. Okey. Macam tak setaraf lah dengan apa kita buat dengan hukuman yang dia bagi tu. Kadang-kadang lebih kadang-kadang lebih apa yang orang kata, hukuman tu macam lebih berat daripada apa yang kita buat. Tak setimpal lah apa yang kita buat. Tak setimpal. Kadang-kadang guru ni dia datang dia mengajar je, betul? Lepas dia mengajar habis. Apa jadi dekat engkau ke, apa jadi dekat kawan-kawan kau ke, itu bukan masalah dia. Betul? Apa pandangan kau tentang guru-guru yang macam ni? Pandangan saya mungkin dia kena ubah diri dia supaya lebih bertanggungjawab, supaya boleh mewujudkan anak-anak bangsa, anak muda-muda tu lebih cenderung dalam pelajaran. Kalau dia abaikan begitu je, nanti macam murid-murid tu kurang keyakinan nak belajar. Okey. Kalau sebagai seorang guru ni, kalau dia kata dia guru sekolah,
So dia akan habis pukul 8, pukul 7.30 dia masuk, dia akan habis pukul 2 petang. Betul? Lepas pada tu bukan masalah dia. Ataupun katalah kelas dia pukul 8 sampai pukul 9. Habis kelas dia bukan masalah dia. So apa nak jadi dekat kau pun lantak pilah dekat kau. Itu masalah disiplin pada sikap guru. Kan? Yang dia tahu dia mengajar. Yang penting engkau assessment apa semua kau kena buat. Kau tak buat dia akan ambil tindakan. Tu. Sebenarnya peranan guru ni kalau awak nak tahu dia bukan sekadar cikgu je. Cikgu sekolah. Dia adalah pendidik. Sebab tu kita panggil pendidik. Apa maksud pendidik ni? Orang yang didik kita. Engkau ni seolah-olahnya macam anak saya juga Kan? Engkau kalau katalah engkau datang lambat, tak ni apa semua, saya akan cari awak. Kat mana awak pergi? Mana dia? Kan? Kalau awak ada masalah boleh cerita dengan saya. Ustaz, hari ni saya tak boleh masuk kelas Ustaz sebab macam cesarean lah kan. Saya tak boleh nak masuk kelas sebab ada urusan dengan mak minta temankan. Kelas online tak boleh nak join. Kan? So sebagai guru kita kena memahami situasi itu. Jangan kita marah kan. Biar macam awak kata tadi lah, marah tu biar pada tempat dia. Kan? Orang tu buat kesalahan tu kecil je. Tapi kita hukum dia, buang daripada ini. Kan? Kita marah dia, kita pulau dia. Boleh tak? Tak boleh lah sebagai seorang cikgu. So dia kena sikap dia mendidik lah. Antaranya bagi nasihat, antaranya bagi pedoman, antaranya tunjuk sikap. Betul? Betul. Jadikan sebagai role model. Ambil perhatian. Dipanggil apa? Empati. Kan? Empati ni maksudnya dia follow betul-betul. Empati kan? Dia follow betul-betul anak murid dia. Ada masalah dia bantu apa semua. Sebab tu kalau kita tengok ada filem-filem kan, selalunya budak-budak yang nak apa filem apa tentang cikgu dengan pelajar ni, pelajar masalah ni, cikgu tu pergilah sanggup ajar. Kan? Itulah peranan sebagai seorang guru. Dan satu lagi, kita jangan cari masalah pelajar. Bila kita cari masalah orang ni, bila kita cari, kita akan jumpa. Kadang-kadang tak ada kaitan dengan kita pun kita jumpa. So macam mana keadaan dia? Kita jangan cari masalah dia. Kita kena sentiasa bersangka baik kepada pelajar kita. Cuma ada tempat-tempat yang kita kena sangka buruk pada dia. Apa dia? Contoh tak datang kelas. Call tak angkat dah itu, tak angkat dah ini, tak angkat. Kita sangka buruk kat dia. Dia ni sakit ke? Demam ke? Apa ke? Tak nak masuk kelas ke? Itu boleh. Kecuali kita dah dapat feedback. Contoh apa lagi? Selalu ponting kelas. Jangan sangka baik. Kalau sangka baik, selamatlah budak tu. Kan? So kita kena sangka tak baik pada dia. Kenapa dia selalu kosong ponting kelas? Kenapa dia selalu ni kelas? So kita ambil tindakan. Kita dah tahu masalah dia ponting sebab apa? Tidur dekat asrama. Kita ambil tindakan dia, bar dia daripada kelas. Betul tak betul? Itu betul. So utama adalah kita kena sangka baik kepada pelajar kita. Yang kedua, ada tempat-tempat yang kita kena sangka buruk kepada pelajar-pelajar kita. Dia panggil, kalau dalam bahasa Arab ni dia panggil su'uzon. Sangka buruk pada tempat dia. Bukan semua benda kita boleh sangka buruk. Pelajar kita ajar-ajar tak faham. Kau dia bodoh lah. Contoh. Tak boleh lah macam tu. Sebab manusia ni fungsi dia tak sama. Ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu. Kan? Okey. Kemudian seterusnya, apa dia? Pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya. Macam mana tu? Apa dia punya faktor-faktor masalah dia daripada pengaruh rakan sebaya?
antara faktor masalahnya macam kita terikut-ikut apa yang kawan kita buat. Kita berkawan dengan orang yang salah, maka sikap kita ni macam orang salah, macam kawan kita. Dia buat benda buruk, kita pun ikut. Jadi dekat situ wujudlah dia punya pengaruh tu. Pengaruh rakan kita dekat kita. So macam mana awak nak defend diri awak daripada benda tu? Berikan nasihat. Kalau dia tak terima nasihat, kita reda lah. Kita tak boleh layan lah. Tak boleh layan sangat orang-orang yang bersikap buruk. Okay. So apa tindakan lagi yang kita nak kena buat lagi kalau orang macam ni? Kena jauhkan. Jauhkan diri daripada dia. Jangan kita berkawan dengan dia. Kalau kita berkawan dengan dia, kita ada kemampuan untuk ubah dia, so dipersilakan. Kalau kita tak ada kemampuan, takut kita terjebak dengan dia, jangan duk mereka pergi kawan dengan dia. Betul? Jangan duk mereka duk pergi kawan dengan dia kalau kita tak ada kemampuan. Sebab takut-takut nanti kita sekali pun jalan dengan dia. So jangan duk mereka. Kalau kita tak ada kemampuan, lebih baik kita elak. Kalau kita ada kemampuan, kita nak ubah dia, kita kesian kat dia, so dipersilakan. Okay? Okay, kalaulah kata di tempat kerja. Tempat kerja lah nanti awak akan duduk di tempat kerja. Awak sebagai bos, supervisor, jaga pekerja-pekerja awak di bawah awak, ada 10 orang pekerja. So 3 orang pekerja yang bermasalah. Seorang dia suka duk pengaruh kawan-kawan dia yang lain. So macam mana tindakan awak nanti awak nak buat? Memberi teguran dan nasihat kat dia. Tak pun kita asingkan dia daripada pekerja-pekerja yang tidak bermasalah. Okay. Ada lagi? Itu je. Itu je. So kita sebagai bos, kita boleh asingkan dia, kita bagi nasihat dekat dia. Sebelum kita asing tu, kita bagi nasihat. Kan? Bagi peringatan kat dia, jangan buat lagi benda ni, salah ni segini, ganggu urusan pekerjaan. Kalau dia tak mau dengar juga, baru kita ambil tindakan. Boleh jadi macam kamu kata tadi lah, pisahkan dia. Kan? Dia tak mau juga. Dia pengaruh pula orang lain di tempat lain pula. Kan? So apa lagi tindakan yang kita boleh ni? Sampailah sekali dah kita tak tahu nak buat apa, last choice. Lain tak bukan, kita boleh berhentikan dia daripada pekerjaan. Kenapa kita kena korbankan dia? Kalau tak korbankan dia, nanti pengaruh yang dia buat tu membuatkan industri tu kerugian. Kerugian. Okey, tadi awak sebagai supervisor, sekarang ni awak sebagai rakan dia. So macam mana awak nak handle masalah tu dalam industri tersebut? Macam biasa lah, pertama kita bagi dia nasihat. Kalau dia tak terima pun, kita kena ni lah, buat laporan kepada orang atasan supaya buat tindakan. Okey, buat laporan kepada atasan. Cuma tindakan kita bagi nasihat. Apa tak boleh juga, kita buat laporan. Jangan kita buat tindakan kita sendiri di luar daripada peraturan yang ada dalam company tersebut. Contoh dia ganggu kita pukul dia. Kan? Dengan kita pun kena ambil tindakan. So janganlah kita marah dengan dia macam mana sekalipun, janganlah bagi kita pukul dia. Sebab dia ada undang-undang. Kita referlah kepada undang-undang kita. Sama juga kita duduk dekat rumah kita, komuniti kita, jiran kita buat masalah kat kita. Buang sampah dekat rumah kita contoh. So janganlah kita pukul dia. Kita buang sampah balik kat dia. Tak payah. So dekat mana yang kita boleh buat laporan? Kita guna kuasa yang kita ada dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Jangan kita buat peraturan ikut diri kita sendiri. Sebab dia akan balik kepada kita.
Kod dia seorang saja kena tangkap, sekali yang kita kena tangkap sebab pukul dia. Kan? Tu kita nak kena ingat. Okey? Okey, pengaruh media masa. Apa faktor-faktor berlaku masalah disiplin daripada pengaruh media masa ni? Ni mungkin kita tengok TV lah, filem-filem macam gangster-gangster gitu. Sehingga benda tu jadi ikut-ikutan pada kita. Macam kita nampak dia bertumbuk apa kan, kita pun nak try kat orang. Apa lagi apa kita nampak kat Facebook semua, orang bergaduh ke apa. Dia buat cara-cara tumbuk ke apa. Lepas tu kita macam nak try lah, kalau gaduh nak try macam ni. Jadi dari situ kita pengaruh lah dari apa yang ada dari TV, macam dalam Facebook ke Instagram ke. Okey. So dalam media ni, bila kita sebut media ni, dia ada benda yang baik dan benda yang tak baik. Awak kena ingat gitu. Dan media ni kita tak boleh buang daripada hidup kita. Sebab kita perlukan media. Kenapa kita perlukan media? Sebab media ni penghubung akan maklumat-maklumat berkaitan perkembangan semasa. Contoh COVID sekarang ni, kita nak tahu COVID dekat Johor ni macam mana. Sekarang ni kita guna media. Betul? Sekarang ni kita guna, kebanyakan zaman sekarang ni kita dah tak guna, jarang dah kita guna media cetak. Kita guna media elektronik. Antaranya Facebook, antaranya WhatsApp, antaranya Telegram, dan banyak lagi platform-platform media elektronik yang kita ada, yang kita boleh guna untuk dapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan isu semasa. Contoh seperti saya kata tadi lah, COVID. Okay. So media ni kita tak boleh nak buang dia. Kita kena guna dia. Cuma kita sebagai manusia yang berdisiplin, kita kena ambil yang positif sahaja daripada media. Janganlah kita carikan media tu semata-mata kita nak tengok media tu sebab apa? Nak tengok nombor ekor. Apa komen awak? Nombor ekor yang ada dekat media? Komen saya macam kalau beli nombor ekor ni, kalau tak dapat pun kita juga yang rugi. Kalau boleh elakkan daripada beli nombor ekor lah. Sebab benda ni macam kurang sesuai untuk kita buat. Itu masalah disiplin lah. Kan? Kalau apa? Kalau dari situ agama saya, kalau ikutkan benda-benda macam ni tak boleh buat untung pun. Sebab benda untung tu datang daripada kita sendiri. Kalau kita buat baik ke apa, kat situ ada rezeki dia. Jadi kita tak boleh lah berpegang sangat dekat nombor ekor semua ni. Sebab kalau kita beli pun tak kena rugi juga. Kalau nak kena tu bila? Kan? Nak kena tu bila? Daripada banyak-banyak kita beli tu, duk habiskan duit kita daripada situ, baik kita buka bisnes, kita berniaga, walaupun sikit, yang penting untung tu adalah milik kita. Daripada kita melabur, buang duit dekat situ, tak boleh makan pun benda tu. Kalau nak dapat pun, bila kita nak dapat? Benda tak pasti. Kalau tengok nombor ekor tu macam menipu je sebenarnya. Yelah, memang lah orang kata nombor ekor sekarang ni dia pakai mesin. Dia pakai teknologi kan untuk menentukan nombor mana naik, nombor mana yang tak naik. Walaupun teknologi, nombor tu bukan 2. Nombor tu ada beribu. Kan? Company tu tipu kita pun kita tak tahu. Sebab yang menguruskan tu adalah company tersebut. Kan? So apa yang tindakan kita yang baik? Tak payah duk beli nombor ekor.
duit yang ada tu jana pendapatan kita. Kita buat bisnes, kita melabur kan di institusi-institusi yang dilesenkan oleh kerajaan, contoh macam ASB kan, ataupun saham-saham yang ada dalam bank. Apa lagi yang orang kata apa yang dilesenkan? Ya. MLM kita tengok dulu ada lesen ke tak ada lesen. Kalau tak ada lesen jangan duk pandai-pandai. Tengok dulu bisnes dia macam mana. Kaji dulu latar belakang syarikat-syarikat tersebut. Kalau nampak macam tak ada, tak yakin, lebih baik kita jangan join. Sebab apa? Dia habiskan duit kita. Okay? Kalau takat kita nak guna produk dia ke apa ke, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak bisnes dengan dia, kita nak melabur dengan dia, so kita kena kaji dulu latar belakang syarikat, pendaftaran dia dengan bank negara, pendaftaran dia dengan apa semua institusi apa, agensi-agensi yang berkaitan, ada ke tak ada. Kalau tak ada, lebih baik tak payah. Kalau kita tak yakin, lebih baik tak payah. So benda tu semua adalah daripada kita nak dapat maklumat tu semua daripada media masa sekarang ni. Di jari kita je. Semua benda kita boleh dapat. So media masa pun ada yang baik, ada yang tak baik. So yang tak baik tu kita kena tolak. Kan? Okey, berkaitan dengan hiburan. Apa komen awak berkaitan dengan hiburan? Hiburan tu maksudnya macam mana, Ustaz? Hiburan lah. Sekarang ni yang kita tengok yang pakai pakaian yang macam-macam. Kan? Kemudian apa lagi, filem-filem yang tak senonoh. Apa komen awak? Komen saya kalau boleh video tu boleh, tapi jangan melampau ataupun terlalu negatif gitu. Setakat Kalau- kita okey. Kalau kita melebih-lebih semua tentang hiburan tu, nanti dia boleh menjejaskan diri kita. Nanti dia boleh calahkan disiplin kita kalau kita terlebih-lebih. Setakat kita nak follow, nak kenal artis tu kita minat, kita suka lagu dia, tak apalah kan. Kemudian lagu tu pun janganlah lagu tu menanggap apa, ada sifat ancaman, ada sifat apa nama, mengganggu ketenteraman awam, ada lagi apa nama, ancaman kepada kerajaan kan. So kalau ada benda-benda tu lebih baik kita kena elakkan, sebab dia senang cerita media ni dengan hiburan ni, dia boleh bawa satu-satu Pengaruh besar. pengaruh. Kamu tak boleh tengok lain lah. Bola sudah bola. Berapa banyak pengaruh dia dekat dalam Malaysia ni yang minat tengok Liverpool, yang minat apa nama Manchester United, yang minat kepada Manchester City, yang minat kepada apa nama Chelsea kan. Semua ada. Itu semua tak salah kalau kita nak minat pada benda tu. Tapi janganlah disebabkan benda tu ganggu kita punya urusan-urusan kita yang lain. Berpada-pada lah macam awak kata tadi kan. Betul? Okey, seterusnya. Ini faktor-faktor. Sebenarnya faktor seperti mana yang saya kata tadi, banyak lagi. Ini yang kita senaraikan lah. Antara yang berkaitan. Okey. Kita pergi seterusnya. Okey, gua baca. Cara mengatasi masalah disiplin. Antaranya peranan kerja, Peranan peranan kerajaan. sekolah, Peranan kerajaan. peranan kerajaan, peranan sekolah, peranan masyarakat dan peranan ibu bapa. Okey. Peranan kerajaan tu macam mana nak mengatasi masalah-masalah disiplin tersebut? Kena ketatkan undang-undang, buat undang-undang. Kalau macam undang-undang ni kurang berkesan, kita kena naik tarafkan supaya Buat kajian semula kan? supaya Okey. masalah tu dapat dikurangkan. Okey. Lagi? Jadi mengadakan kempen macam kempen kesedaran, kempen yang boleh memotivasikan kita.
Kempen tu macam media tadi saya kata kan. Mm-mm. Media tadi boleh guna untuk apa nama? Untuk buat kempen-kempen kesedaran, berpandukan undang-undang yang sedia ada, kempen contohlah macam kita tengok dalam TV kan. Kempen dadah, membasmi dadah. Sekarang ni banyak dalam TV, kempen apa yang kita boleh tengok? Kempen kempen macam jauhi dadah. Lagi kempen yang boleh memotivasikan kita supaya jadi yang lebih bagus. Okey, kempen apa tadi yang saya maksudkan? Kempen mengenai COVID. Dalam tu ada dia ajar kita cara apa nama? Nak mengatasi. Lepas tu dia ada ajar kita lagi apa dia tentang orang yang langgar SOP dia apa semua kan. Itu adalah peranan daripada kerajaan. Yang kerajaan boleh buatlah untuk kita. Sebenarnya untuk mengatasi masalah disiplin ni bukan takat peranan kerajaan je, bukan takat peranan sekolah, bukan takat peranan masyarakat, bukan takat peranan ibu bapa. Yang paling utama peranan apa? Diri sendiri. Diri sendiri. Orang tu yang paling utama. Sebab tu kamu kena ambil subjek kursus masalah dan isu moral ni. Sebab apa? Sebab nak bagi kamu tahu dulu disiplin ni macam mana, masalah disiplin ni macam mana, cara nak mengatasi macam mana, awak nak verify tentang faktor-faktor masalah disiplin ni macam mana. Bila awak tahu semua benda tu, so awak sendiri boleh ambil tindakan untuk mengatasi masalah-masalah disiplin. Dia apa-apa pun mesti bermula daripada individu tersebut. Barulah masalah disiplin ni dapat diatasi. Maksudnya peranan tu bermula daripada individu dan juga semua yang berkaitan. Okey. Peranan sekolah pula. Okay. Apa peranan sekolah? Peranan sekolah ni sekolah tu kena buat kempen juga ataupun subjek-subjek yang boleh mengatasi masalah. Macam pendidikan moral, pendidikan civic. Lagi sekolah boleh buat kempen juga. Kempen yang boleh mengatasi ni masalah disiplin kita. Lagi boleh adakan guru kaunseling. Okey. Kalau peranan masyarakat? Peranan masyarakat ni kita kena masyarakat, jangan saya fikir Peranan masyarakat apa? Kalau tengok orang tu buat salah, apa tindakan masyarakat tu? Kena tegur dia. Orang sekeliling. Kena tegur dia macam dia buang sampah ke apa dekat rata-rata tempat. Kena tegur. Kalau kamu dekat taman kamu, malam-malam dia ada apa? Yang jaga taman tu dia panggil apa? Security. Kalau awak ada security kalau taman yang tak ada security dia ada apa? Rukun? Rukun apa yang panggil? Rukun tetangga. Itu peranan-peranan masyarakat lah. Tubuhkan rukun tetangga, nak jaga keselamatan dalam taman tersebut. Tak ada pencurian, tak ada masalah-masalah sosial berlaku, tak ada masalah disiplin. Itu peranan-peranan yang masyarakat boleh buat. Okey, peranan ibu bapa? Peranan ibu bapa ni kena didik ni anak-anak dari kecil. Kalau tak dididik nanti bermasalah pula.
Lagi peranan ibu apa ni, dia kena ajar anak-anak dia mana yang boleh, apa yang tak boleh. Um, lagi tu lah, dari kecil tu kena ajar dia supaya dia besar tu senang nak dididik. Macam bak kata pepatah, menentu bulu daripada rebuhnya. Oh, pandai. Awak pandai berpatah ni. Oh. Okey, last. Tentang peranan ni, cara mengatasi. Okey. Awak dalam industri. Apa peranan industri nak mengatasi masalah disiplin ni? Wujudkan undang-undang. Wujudkan undang-undang. Okey. Lagi wujudkan hukum kalau ada buat masalah atau buat kesalahan. Satu lagi apa dia? Nak mengatasi masalah ni yang paling mudah sekali apa dia? Selain daripada kita wujudkan undang-undang, peraturan, tata tertib, apa semua bla bla ni. Apa dia yang paling dekat dengan pekerja? Berbincang, berjumpa, bagi nasihat, bagi motivasi. Itu peranan industri. So awak pun dah ada company sendiri, benda-benda tu lah awak kena bagi. Antaranya apa dia? Nak tingkatkan, nak endam masalah disiplin ni supaya pekerja tak buat masalah. Antaranya apa dia? Bonus, betul? Betul. Bagi bonus, bagi gaji. Mana yang bagus-bagus tu ada pula imbuhan. Kalau saya dalam kerajaan ni kita panggil anugerah khidmat cemerlang lah. Kan? Naikkan pangkat. Tu semua nak kena fikir lah tu. Kita sebagai owner pada industri tersebut. Sebab apa? Bila pekerja kita berkualiti, bagus, yang untung siapa? Kita juga. Kita lah sebagai owner. Projek kita dapat siap cepat. Projek kita berkualiti. Orang berpuas hati dengan projek kita. So kita akan dapat job lagi. Kan? Itu peranan kita. Awak esok kalau ada bisnes, awak kena jaga pekerja-pekerja awak elok-elok. Walaupun kita tauke, tapi kita kena ingat yang menjadikan kita tauke, menjadikan kita hebat, kita ada penempatan adalah daripada sumbangan pekerja-pekerja kita. Tu. Okey. Kita pergi yang seterusnya. Isu hukuman. Baca sikit. Okey, isu hukuman dalam persoalan disiplin ini yang menjadi isunya ialah berkaitan keberkesanan hukuman yang dilaksanakan. Ada yang menyuarakan bahawa pelajar yang bermasalah tersebut perlu dibantu dengan mengadakan suatu stimulus yang rangsangan lah. Rangsangan, perhatian. Kita rasa macam dia macam ada aura dekat kita. Macam tu. Okey, lagi? Yang dapat meningkatkan rasa minat untuk belajar dan bukannya disisihkan melalui hukuman seperti merotan dan gantung sekolah yang biasanya menghasilkan respon yang dikehendaki dengan cepat. Tetapi ia bersifat sementara dan kerap tidak berjaya menyelesaikan masalah sebenar pelajar. Pendekatan sistem hukuman sedia ada mesti diubah dan diajakkan kepada memfokuskan usaha-usaha murni bagi mengisi kekosongan jiwa pelajar-pelajar Malang ini. Okey. So kita pun dah terlebih ni berapa minit. Okey, saya buat terus lah. Okey, isu hukuman ni, hukuman yang ada bukan semuanya yang berjaya. Tak semuanya. Cuma hukuman yang ada dalam yang kita ada sekarang ni adalah bersifat alternatif untuk mengubah sikap manusia. Faham? So bila masuk hukuman ni, dia tak semestinya statik macam tu. So hukuman ni boleh diubah mengikut keadaan semasa.
Okey. Sebab tu kalau kamu tengok orang yang kena tangkap, okey, dia mengikut dulu. Okey, kita cerita gini lah tentang dadah lah, dadah. Dulu orang kena tangkap dadah, semuanya masuk pusat pemilihan. Betul. Bila dah lama kerajaan tengok tak boleh selesai, kerajaan ubah pula. Orang yang dadah, bawa dadah melebihi 100 gram, dia bukan lagi masuk pusat pemilihan. Dia akan dihukum hukuman gantung mandatori. Gantung. Maksudnya memang tak boleh nak ubah. Mandatori ni maksudnya dia mati ya. Hukuman gantung sampai mati. Kan? So bila hukuman ni maksudnya dia boleh berubah-ubah mengikut situasi dan keadaan. Cuma hukuman yang ada ni dia bukan boleh ubah suka hati kita. Hukuman yang ada ni bukanlah kita boleh guna untuk peribadi kita, kepentingan diri kita, tak boleh. Hukuman ni kita kena sesuaikan sebab hukuman ni juga yang boleh menyebabkan orang beranggapan kepada kita ni kuku bersih, kita ni rakus, kita tak ada toleransi. Sebab tu dalam hal ni kalau dia tak melibatkan undang-undang negara, tak melibatkan undang-undang yang mandatori ni, yang memang kesalahan tu disenaraikan, ada hukuman dia yang tersendiri. Selain daripada tu, so kita kena ada sikap perbincangan, toleransi dekat situ, nasihat dan sebagainya. Okey? Sebab kadang-kadang dengan nasihat ni pun orang boleh ubah. Tak semestinya dengan hukuman. Kadang-kadang dengan hukuman ni baru orang tu boleh berubah. Dia mengikut situasi keadaan orang tu. Okey? Okey, so kita pergi yang seterusnya. Bincangkan kesesuaian hukuman bagi setiap kesalahan disiplin di bawah. Adakah anda bersetuju bahawa hukuman tersebut dapat mengubah disiplin pelajar atau sebaliknya? Ponteng kelas, potong elan. Setuju tak? Setuju. Setuju. Kenapa awak setuju? Sebab ianya setimpal dengan apa yang kita kesalahan kita. Kalau ibu kan yang orang kasih allowance tu untuk kita belajar, tapi kita tak datang kelas, maka dia potong allowance. Jadi hukuman ni bersesuaian. Bersesuaian, positif lah maksudnya. Kalau merokok tu, amaran bertulis dan seterusnya digantung daripada latihan. Macam melampau sangat lah ni. Sebab apa awak kata? Sebab kesalahan dia merokok, tapi sampaikan latihan industri dia digantung. Macam tak setimpal lah dengan hukuman dia, dengan kesalahan dia. So, ni yang dikatakan mengikut pandangan masing-masing ni. Okey. Kalaulah kata dalam industri tu memang tak boleh merokok. Sebab kalau merokok dia boleh bahaya. Boleh terbakar, boleh sebagainya. Kalau dia guna amaran macam ni, sesuai tak sesuai? Tak sesuai. Tak sesuai. Tapi dia boleh membahayakan nyawa orang tau. Kalau dia merokok dalam industri. Kebakaran tu. Menyebabkan kebakaran. Jadi sesuai lah yang ni. So, kalau saya kata ada tempat yang bersesuaian. Kalau saya rasa macam ni, bagi pendapat saya lah. Kalau awak kata tadi tak sesuai, kalau saya bagi pendapat saya rasa macam sesuai. Kan? Itu di sini, apa-apa yang berkaitan dengan ni. Sebab tu kalau awak perasan, kerajaan Malaysia, kalau dia nak mengubah satu-satu akta, satu-satu hukuman, satu-satu dia panggil rang undang-undang, dia mesti dulu masuk perbahasan dalam Parlimen. Dengarlah, ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang itu, ada yang ini, ada yang itu, macam-macam kita boleh dengar. Last kali dia buat macam mana? Untuk nak tahu hukuman tu diterima ataupun tak, dia buat undi dalam Parlimen.
Kalau undi yang kata setuju dengan peraturan tersebut, majoriti dalam ahli parlimen, so peraturan tersebut boleh dilaksanakan dalam negara kita. Itu, itu cerita dia. Banyak lagi lah kita nak bincang, mencuri ada, meniru dalam peperiksaan ni yang kita ada dalam IKM ni, bergaduh kan. Banyak kalau kita nak bincangkan. So saya ingat tak payah kita bincang semua kot kan. Saya tengok awak pun nampak faham. Awak faham tak faham semua apa yang kita bincang? Boleh faham. Okey, ada apa-apa awak nak tanya saya tak berkaitan apa perbincangan kita ni? Setakat ni tak ada lah sebab buat tajuk ni bagi saya mudah lah tajuk ni. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, kesimpulan. Okey, saya tak nak baca tentang ni lah, kesimpulan. Okey, saya nak apa yang awak dapat simpulkan daripada apa yang kita belajar? Okey. Dari apa yang saya boleh simpulkan daripada kita belajar hari ni, isu ni dari definisi dia, masalah kita ni boleh apa ni? Masalah kita ni macam boleh dikawal ke tak? Kita mengawal diri kita dan patuh dekat tata tertib yang ada. Lagi peraturan yang dibuat tu, apa yang setimpal dengan dia, apa yang tidak. Lagi setiap masalah ni kita boleh setiap masalah ni ada faktor-faktor dia, macam media sosial, media masa tadi. Lagi pengaruh dari rakan sebagainya. Selain tu kita juga boleh cegah benda ni, boleh mengatasi benda ni supaya tidak berlaku. Contohnya macam peranan daripada ibu bapa, peranan daripada tempat belajar, peranan daripada masyarakat. Semua tu salah satu cara untuk mengatasi ni lah. Mengatasi masalah-masalah disiplin kita. Okey. Ada lagi? Habis? Okay. Okey, bagus tentang pandangan awak. Okey, so senang cerita bila kita belajar disiplin ni adalah satu cara untuk kita menghadapi kehidupan kita supaya kita tidak buat benda-benda perlakuan-perlakuan yang melanggar undang-undang, tata susila, adat dalam sebuah masyarakat yang kita belajar sebelum ni kan. Adat apa semua tu. So nak memastikan supaya kita tak melanggar, kita tak bagi orang marah pada kita, kita tak dikenakan tindakan undang-undang ataupun tindakan tata tertib dan sebagainya, maka mau tak mau hidup kita mesti patuh kepada disiplin-disiplin yang ditetapkan. Sebab itulah salah satunya cara untuk kita menjadi manusia yang berjaya. Okey? Okey, seterusnya latihan untuk awak dan juga Cizerian. Ini latihan dia. Bincangkan bagaimana hendak menyelesaikan masalah pekerja yang tidak mematuhi undang-undang di tempat kerja. Okey, awak kena buat cerita macam mana awak nak selesaikan pekerja awak yang tak mematuhi undang-undang. Buat dalam A4, tak payah banyak-banyak sangat, satu A4 pun cukup. Setengah A4 pun tak apa. Yang penting saya nak tengok awak faham tak faham tentang tajuk kita bincang ini. Buat rumusan Bukan rumusan. Awak jelaskan macam mana. Okey. Nak selesaikan ni. Okey. Okey, hantar sebelum 22, sebelum hari Ahad. Okey. Ini 21, 22. Hari Ahad lah last. Okey, hantar ke email saya. Saya nak salin dulu soalan dia. Okey. Okey, sudah. Dah. Okey, tak apa, nanti saya akan share video dekat awak. Saya akan upload dalam YouTube. So saya akan share pada awak.
Okey. Okey, so ada apa-apa soalan daripada awak? Setakat ini tak ada. Okey, tak ada. So saya harap awak buatlah latihan ni dan hantar kepada saya lah. Okey, Okey, so daripada saya tak ada apa-apa. So saya mendoakan awak ni berjaya lah dan awak mendapat A dalam kursus yang awak ambil ni, moral dengan saya. Okey, terima kasih Ustaz. So saya ingat takat tu dulu. Kita tamatkan sesi kelas kita pada hari ni. So apa-apa saya minta maaf lah kalau ada apa-apa lebih kurang daripada saya. Okey? Okey, so selamat petang. Good luck. Okey. Okey, bye. Baik Ustaz.